Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan Malaysia. Menyertai Menteri Pertahanan Malaysia yang berbahagia Jeneral Datuk Paduka Seri Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, dan Yang Berusaha Tuan Ahmad Nazri bin Muhammad Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertahanan Malaysia. Hubungan pertahanan negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah diperkukuhkan melalui kerjasama pertahanan di pelbagai bidang termasuk perjanjian-perjanjian pertahanan, pertukaran profesional di semua peringkat, latihan dan eksersis ketenteraan merentasi tentera darat, tentera laut dan tentera udara kedua-dua belah pihak. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 1 hari. Juga hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap The Right Honourable and Marie Trevelyan Menteri Negara Indo-Pacific United Kingdom yang berada di negara ini bagi The Second Brunei Darussalam United Kingdom Strategic Dialogue. Menyertai bersama Menteri Negara Indo-Pacific United Kingdom di majlis mengadap tersebut adalah Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihindatu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom telah terjalin pada Januari 1984 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas terutamanya dalam bidang pertahanan, pendidikan serta kerjasama perdagangan dan pelaburan. Pada 5 Ogos 2021, United Kingdom menjadi rakan dialog baharu ASEAN yang pertama dalam tempoh 25 tahun. Dan negara Brunei Darussalam kini merupakan penyelaras negara bagi hubungan dialog ASEAN-UK. Dialog strategik negara Brunei Darussalam United Kingdom ditubuhkan pada tahun 2021. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan The Right Honourable and Marie Trevelyan Menteri Negara Indo-Pacific United Kingdom telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom serta status United Kingdom sebagai rakan dialog ASEAN. Negara Brunei Darussalam meningkatkan sekuriti tenaga dalam memastikan akses kepada tenaga yang boleh diperoleh, lestari dan moden. Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengongsikan inisiatif dan usaha negara itu semasa menghadiri sesi plenary mesyuarat meja bulat Menteri Tenaga Asia ke-9 dan Minggu Tenaga India 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menghadiri persidangan strategik sesi peringkat menteri yang menumpukan kepada dasar penggubal dasar dalam mempercepatkan menerima pakai pilihan karbon rendah termasuk kenderaan elektrik dan hidrogen dan memastikan kerjasama bagi mencapai masa depan yang terjamin tenaga dan rendah karbon. Perbincangan semasa mesyuarat berkenaan menggesa bagi pengukuhan dialog di antara para pengeluar dan pengguna untuk mengembangkan sekuriti tenaga dan menyokong kestabilan pasaran
meningkatkan perdagangan dan pelaburan bagi jaminan, keadilan, kelestarian dan kemampanan tenaga jangka panjang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga mengadakan kunjungan muhibah kepada Tuan Yang Terutama Sri Hardip Singh Puri, Menteri Petroleum dan Gas Asli Republik India dan menteri-menteri lainnya termasuk Tuan Yang Terutama Dr. Sultan bin Ahmad Al-Jaber, Menteri Industri dan Teknologi Canggih dan Perwakilan Khas bagi Perubahan Iklim Amiriyah Arab Bersatu. Turut menyertai Datuk Paduka Haji Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Sri Lela, Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India dan Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, pemangku setiausaha tetap tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat Meja Bulat Tenaga Asia ke-9 Amir 9 dan Minggu Tenaga India IEW 2023 diadakan di Pusat Pameran Antarabangsa Bangalore, Republik India bermula 6 hingga 8 Februari ini. Pendekatan senegara, musyawarah, kesepakatan dan bekerjasama selain membekalkan semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi, sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan akan dapat berjalan dengan lancar dan teratur dalam suasana penuh kegembiraan dan kemeriahan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata pendekatan fleksibel dan cepat bertindak diterapkan dalam mengatur dan merancang program sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan mengikut garis panduan dan SOP yang ditetapkan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berucap demikian ketika mempengerusikan mesyuarat kedua jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Kebangsaan ke-39. Negara akan dikekalkan dengan mengambil kira tema ini masih lagi relevan dan selaras dengan usaha-usaha yang dilaksanakan secara berterusan dalam meningkatkan kemajuan pembangunan negara ke arah mendukung wawasan negara 2035. Jawatankuasa juga mengambil maklum konsep bagi upacara Perhimpunan Agung pada sambutan kali ini ialah warisan budaya jati diri bangsa dengan menekankan melestarikan budaya bangsa, memperkasa belia dengan jati diri berteraskan Melayu Islam beraja, semangat patriotik, meriah, warna-warni, kegembiraan dan keceriaan. Mesyuarat merupakan kesinambungan mesyuarat terdahulu bagi mengongsikan persediaan sambutan termasuk persediaan raptan yang akan dilaksanakan. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin serta membaca doa kesyukuran, upacara Perhimpunan Agung dan riadah berbasikal semangat kebangsaan serta acara-acara sampingan. Brunei Darussalam dan Malaysia menekankan komitmen untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala pertahanan dan ketenteraan yang sedia ada. Dua belah pihak turut mengulangi hasrat untuk meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang pertahanan dan ketenteraan melalui platform dua hala dan pelbagai hala. Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, menerima kunjungan muhibah daripada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan Malaysia. Kunjungan muhibah diadakan di The Empire, Brunei. Kedua-dua institusi pertahanan dan tentera bekerjasama pada peringkat serantau dan antarabangsa khususnya di bawah rangka pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL dan pasukan pemantau antarabangsa IMT di Mindanao, Republik Filipina. Sejak pelaksanaan sistem Meta Pintar bergabung USMS pada bulan Oktober tahun lalu, lebih 4,000 unit Meta Pintar dipasang di kediaman di negara ini. Bagi memberigakan lagi sistem tersebut, penghulu dan ketua-ketua kampung di daerah Tutong diberikan penerangan mengenai pelaksanaan projek USMS semasa muzakarah yang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Antara yang hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan. Muzakarah mengongsikan usaha kerajaan dalam memanfaatkan teknologi sejajar dengan perubahan semasa iaitu melalui penggantian meter air konvensional dan meter elektrik sedia ada kepada meter pintar. Dengan penggunaan teknologi tersebut, pengguna bukan sahaja meraih manfaat, malah meter pintar memperkasakan penggunaan dengan ketelusan maklumat waktu sebenar.
Dengan USMS ini, pelanggan-pelanggan akan lebih mudah untuk menambah nilai kredit melalui laman sesawang www.usms.com.bn atau melalui aplikasi mudah alih USMS. Dan pelanggan-pelanggan juga akan boleh mengawal penggunaan utiliti mereka masing-masing dan menjimatkan perbelanjaan. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes berada dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 106 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. Sukan. Saingan Liga Futsal Brunei 2023, 2 perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam malam tadi. GG Indra SC menewaskan RB Sham FC 2-0, manakala Shah United tewas kepada Perwira FC 0-2. Sementara itu, 1 perlawanan akan diadakan pada malam ini di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison menyaksikan Street United berdepan Kota Ranger.